So aku masuk balik, aku dengar pakcik tu tengah marah. Dia macam, janganlah takutkan Nora, orang tu dah lah baru kerja. Aku dah bagi kau makan kan, duduk je lah jangan sekejap macam ni. Benda yang busuk tu semua orang nampak sedap. Bila aku toleh, muka dia scary gila, muka dia menggerutu tau. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya bersama saya, Isman Huzi. Dan saya Nelhanan. Dalam siri kegemaran anda, Uncle Sister. Kita orang macam kalau kau tengok episod lepas macam korang ni memang shoot satu jalan ke? Ya. So kita akan mulakan dengan cerita yang seterusnya. Ding. So cerita pertama ni, dia pasal pengalaman aku kerja part time. Jadi macam-macam kerja part time aku buat. Kalau siapa tak tahu, apa farm aku sekolah kat Johor tau. My grandmother's punya rumah dekat Felda tau. Mula aku kerja supermarket dalam 20 km away from my grandmother's house. Dia kat town sikit. Basic dia 400. Mak ayah aku cakap lah, jauh ni pergi kerja, lepas tu tak berbaloi. So aku tak teruskan kerja situ. Kebanyakan orang dekat Felda, kalau dia nak kerja, dia akan kerja kilang. Before aku kerja ni, aku macam kenal seorang kawan sekolah. Lepas tu dia punya saudara ada tender dekat kantin. So dia perlukan assistant lah. Kantin assistant lah, nampak? Itu pun aku pernah kerja. Kau kena masuk pukul 4 pagi. Sebab pukul 5.30 pekerja dah datang. Masa tu aku kerja 3 hari saja. Dan ini sebab kerja dia taklah susah sangat. Maksudnya goreng telur, kupas kentang banyak-banyak. Aku dah seram sejuk kat situ. Sebab every time aku datang kerja pagi tengah-tengah pagi tu, tengah buat kerja rasa macam ada orang party. Okay. Memang betul. Memang ada orang party kan. Tapi at one time aku tengah kupas kentang tu, I decide to toleh. Masa aku nak toleh, dia macam berlari. Dia macam hilangkan diri. So benda tu happen 2-3 kali lah. Sampailah aku nampak dia punya lauk kan, macam nak hidang lauk masa tu. So aku bau lauk dia dah berbau. Lepas tu aku cakap dengan kawan aku, lauk ni dah bau. Lepas tu kawan aku bagilah tahu pakcik dia, lauk dah bau. Dia kata tak apa letak je depan. Kita ada macam waktu rehat lah nak makan kan. Lauk tu aku cakap dengan ni dah bau. Tapi benda tu aku seorang yang bau. Kawan aku cakap macam okey je, tak adalah bau sangat. Apa semua macam orang dah datang membeli, orang beli macam biasa je tau. Lepas tu aku banyak kali cakap dengan pakcik tu, pakcik lauk ni macam dah tak elok kan. Lepas tu dan sebab kat situ juga aku tak makan lah. Lepas tu sampailah aku nampak macam ada maggot tau, macam ada ulat. Masa aku bagi tahu pakcik tu ada ulat, dia marah aku, kau ni kerja je lah, tak payah cakap macam-macam lah, kerja je lah. So lepas tu yang kan aku cakap masa aku tengah kupas kentang semua tu, aku nampak macam ada orang hintai kan. So satu hari aku decided tu macam aku standby nak pandang belakang instead of aku buat kerja. So lepas tu aku pusing, aku nampak orang pakai baju kilang. Masa tu kita risau sikit lah sebab kita umur 17. Masa tu kita orang kena tumpang bas kilang yang masuk dalam Felda malam punya trip. Kat situ lah aku nampak macam lauk-lauk yang dia keluarkan. Baru aku perasan dia bukan lauk baru tau. Ada yang dah macam tak bersih. So aku macam tertanya-tanya lah ketika tu kan. Lepas tu hari yang kita orang balik lambat tu, waktu maghrib lah masa tu, orang yang first pakai baju kilang tu, yang dia duduk mengintai aku buat kerja tu, dia tak pakai baju. Muka dia nampak macam sebelah gelap, sebelah macam ada mata. Memang maksudnya time tu kan rupa orang. Lepas tu aku lari, aku pergi kat kawan aku, macam aku bagi tahu dia kan. Aku bagi tahu apa aku nampak kan. Aku rasa ni bukan orang kan, benda semua kan. Aku cakap dengan dia suruh bagi tahu pakcik dia lah. Kita ingat tempat tu something else kan. So lepas tu kawan aku pun bagilah tahu pakcik dia. Lepas tu pakcik dia macam tanya aku, apa lagi kau nampak? Aku cerita aku nampak orang warna hitam benda semua. So lepas tu pakcik dia cakap tak apa-apa, korang pergi tunggu kat depan. Sementara bas nak sampai tu. Lepas tu waktu tu kita dah keluar tapi aku tertinggal beg. Aku masuk balik. So aku masuk balik, aku dengar pakcik tu tengah marah. Dia macam, janganlah takutkan Nora, orang tu dah lah baru kerja. Aku dah bagi kau makan kan, duduk je lah jangan sekejap macam ni. Dia cakap macam tu kan. Waktu aku menyintai, lembaga tu kejap ada kejap tak ada di situation ni. Lepas tu aku lari terus keluar. Lari keluar, aku tak cerita apa-apa kat member aku. Esoknya terus aku tak datang, cakap aku nak berhenti kan. Member aku pergi bagi tahu bapak dia. Bapak dia adik-beradik dengan pakcik ni. Bukan adik-beradik, sepupu. Lepas tu member aku cerita, si bapak yang pengusaha kantin ni, dia pakai ilmu supaya benda yang busuk tu semua orang nampak sedap. Orang nampak sedap dan elok. Lepas tu sebelum makan tu, baca doa dan juga whatever kita buat. Macam kita sekarang kalau nak minta rezeki yang diberkati kan. Always jangan lupa doa, makanan yang kita makan tu halal dan bersih. Sebab benda tu selalu orang tak buat. Tolonglah buat. Sebab sometimes benda-benda macam ni you cannot tell by naked eye. Tapi yang kau cakap ni adalah makanan yang jelas dan nyata tau. Kalau contohnya kan, orang-orang yang contohnya malas bekerja. Aku macam, kau cakap pasal keberkatan. Tapi ada juga orang yang macam kadar untuk kerja. Lepas tu macam tak nak buat kerja, dia macam tak apa, aku buat kerja, tak buat kerja dapat juga gaji bulanan. Aku pula fikir keberkatan daripada kebersihan daripada sudut tu juga. Tapi you have a point lah, pasal jaga makanan. Betul. Itulah dia. Ding. Ni
Ni pasal cerita ni ringkas saja. Waktu tu aku pergi ke convenience store pada tengah malam. Lepas tu masuk tak ada orang. Lepas tu aku tanya dia, bos, Panadol kat mana Panadol? Macam tu lah. Lepas tu aku nampak pekerja dia macam tengah menghadap ke belakang. Dia kat aisle yang belakang. Dia macam aisle yang tengah susun roti. Kat bos, Panadol mana bos? Dia buat tak layan aku Dia buat tak dengar macam tu kan. Lepas tu aku macam cari sendiri lah. Cari sendiri aku cari sendiri. Lepas tu nak bayar. Sebab aku pun waktu tu tengah tengok phone. Sebab aku tanya kawan aku macam nak kira apa-apa tak. So lepas tu masa nak bayar tu, aku hulur duit masa tu. Dia macam tarik duit dari tangan aku. Kuku dia panjang. Kuku dia pun yang bukan panjang-panjang sikit-sikit panjang betul. Bila aku toleh, muka dia scary gila. Muka dia pun gerutu tau. Hantu lah senang cakap. Aku lari keluar kedai. Aku cakap siapa kerja? Tak ada, saya seorang je. Saya kat luar. Isap rokok kejap sebab ngantuk. So ini balik sebenarnya cerita pertama tadi lah. Pekerja pergi tidak menjalankan tugas. Tak apalah, kita faham dia mengantuk. Tapi siapa yang kat kedai kau tu? Okay, next story. Ding ding. Cerita ketiga is pasal kerja part time aku juga. Yang ni memang aku kerja as operator. Kalau siapa tahu kerja operator kilang macam mana, kau tak nampak cahaya. Keluar gelap, balik gelap. Diorang akan buat benda yang sama je kan. Dan aku sangat appreciate pengalaman tu. Sebab aku rasa hidup aku ni berwarna-warni lah. I met banyaklah pekerja asing. Ada Konoha kan. Pekerja seberang. Tak kesian makcik-makcik yang tak tahu ni. Makcik-makcik tengok tahu ke sister ni. Taklah, kita tak nak lah paint a bad image kat diorang. Tapi ni memang kenyataan. Siapa yang pernah kerja kilang akan tahu benda ni. Korang budak baru. So diorang ni semua memang kontraktor yang dah dibawa masuk. Dari segi skill aku boleh cakap diorang sebenarnya cekap. Diorang muda-muda dah pergi kerja. Aku ni pergi sekolah, faham tak? Pergi belajar, tak buat kerja kasar. So of course diorang lagi terror. Department aku buat wire yang kabel. Wire semata? Tak, dia setiap line ada benda yang kau buat. Ada buat soket. So aku punya wire ni dia tak boleh salah pasang tau. Sebab kan ada, kalau korang pasang, kalau korang buka wire, dia ada macam berselirak, ada biru, merah tau. So department aku, siapa nak masuk situ kena ambil exam. So kau kena ada sedikit pemahaman. So yang masuk situ ada otak tak ramai pekerja seberang. Dia bully pekerja Malaysia macam kita tau. Aku pula masa tu, aku dulu lepas sekolah kan, macam naif lah. Kita tak pandai nak service ni, mana pandai. Aku ni kena bully dengan warga asing. Betul. Here's the thing about operator kilang ni. Kita adalah thoroughly mesin sebab kita buat benda sama. Yang QC ni, tugas dia adalah sebelum barang-barang ni dipaskan ke line, seterusnya dia akan check. So awal-awal dulu adalah aku tersalah pasang kan. Siapa tersalah pasang semua kena maki teruk gila. Sebab memang teruk kena maki benda semua. Masa bulan pertama selalu menangis dalam toilet tau. Sebab macam kena bully, tak tahan, penat semua. Tapi aku rasa dalam jiwa aku ni aku ada semangat fighter tau. Aku tak nak cepat berhenti. So ada seorang akak lokal ni, dia cakap dengan aku, "Dek, diorang ni memang macam tu sebab diorang dah lama kan. Yang pekerja-pekerja seberang ni pula baik dengan QC. Dalam line, paling berkuasa kau punya leader. Second berkuasa kau punya QC. So diorang cakap kau kena main politik. Kau baik-baik dengan diorang." Itulah lesson pertama aku dalam mengipas orang. Masa tu dekat dalam line tu bekerja. Okay, ada seorang technician ni. Abang ni lokal lah. Nama dia Izwan. Okay. So dia technician tau. Okay. Dan dia agak helok lah. So setiap kali Abang Izwan ni lalu merembes. Semua orang akan macam especially pekerja-pekerja seberang ni. Aku nampak layan-layan menggatal lah semua benda semua kan. So lepas tu satu hari masa balik, kecoh lah kat kilang tu. Abang Izwan ni dia balik dengan seorang akak. Dia kerja line, operator line lain lah. Yang dia cantik. Diorang balik together. So lepas tu kat operator dekat line aku tengah buat kerja. Lepas tu nampak lah pekerja akak kilang yang cantik ni, dia kerja dekat dalam admin, dalam office. Dah lah bukan operator. Lepas tu kerja admin cantik. Lepas tu local pula tu kan. Lepas tu kan aku dengar akak seberang ni dia macam tengok perempuan ni. Lepas tu kan Abang Wan ni datang Abang Wan ni datang macam buat kerja dia. Lepas tu nampak lah diorang ni macam senyum kat each other macam tu kan. Diorang ni tengok tau. Kakak seberang ni dia cakap dengan kawan, dia macam muka dia marah gila tau. Lepas tu dia cakap tak apa, nanti aku buat je. Lepas tu satu hari leader line kita marah one of orang seberang ni sebab diorang berbual. Leader ni pergi je, dia kata aku buat kau nanti. Mula aku macam diorang ni buat apa? Buat kan. Lepas tu aku nampak yang kakak admin yang cantik tu, yang couple dengan technician tu, muka dia naik jerawat satu muka. Jerawat yang obvious yang memang penuh satu muka tau. So lepas tu waktu rehat aku perasan yang dua kakak yang seberang ni dia cakap dah jadi dah. Pasti ditinggalnya sama cowok itu kan. Dia cakap macam tu lah. Lepas tu dia ceritalah kat aku, kami semua kesini tidak kosong. Ada yang bantu, ada yang ikut. Lepas tu ada satu hari tu kita nampak kakak admin ni gaduh dengan Abang Wan ni dekat kilang kan. Macam bergaduh
macam bertengkar macam tu. Tak berapa hari kemudian dengar, oh diorang dah putus. Lepas dia dah putus, muka kakak Amy ni kembali cantik. Seolah-olah tak pernah ada jerawat. Kakak seberang ni macam happy lah. Abang Wan ni macam dah single kan. Tapi kau fikir, orang tu single bukannya nak kat engkau pun. Itulah. Apa function kau buat? Aku pun tanya-tanya macam kalau kau buat, kenapa kau tak buat supaya Abang Wan tu suka kat kau? Okay, ini pengajaran dia. Kita dua selalu dapat soalan-soalan yang macam Abang Haze macam mana nak berdepan dengan office politik. Politik office ni adalah sebahagian daripada skill. Okay? Contohnya kau pergi ke corporate company kan, akan ada orang macam ni. Bukan kat Malaysia je. Ya. Kau ingat tak ada satu animation kita suka kat Netflix? Oh, Agreed to suka Sukuk. pun ada watak ni. Ya. Ha. Pada aku kan macam memang dunia ni memang tak adil. Dan kau akan nampak orang-orang yang tidak ada bakat, kuat mengipas, itulah yang naik pangkat. Betul. Okay, memang tak adil. Apa tahu dalam pejabat, kalau kau pandai bekerja, diorang kat dalam tu tak buta. Betul. Okay, Betul. dalam tu tak buta. Diorang tahu siapa aset sebenar dalam company tu. Kalau kau rasa kau adalah aset sebenar kepada company tu, kau kena fikir balik. Adakah ketika mana engkau berada dalam company tu, engkau menguntungkan company tu dan merugikan diri sendiri ataupun sebaliknya? Okay? Merugikan aku, menguntungkan company, baik kau belah buat syarikat sendiri. Itu pada pendapat akulah. Ya. Okay, berbalik kepada dalam office punya politik, orang-orang macam ni apa semua. Kenapa mereka wujud? Sebab mereka tahu mereka tidak boleh jadi the best in their skill. Betul. Okay? Kalau kau nak ambil bahagian ni, kau nak jadikan dia bahagian TikTok ke, video TikTok ke, jadikan je kau potong elok-elok Okay. Kenapa orang mengipas dekat pejabat adalah kerana mereka tahu mereka tidak boleh jadi yang terbaik kerana mereka tidak mempunyai kebolehan yang hebat seperti orang yang berkebolehan tinggi. Betul. Orang yang berkebolehan tinggi, dia tidak akan membuang masa untuk macam mengipas bos, nak naik pangkat apa semua sebab skill dia sahaja mampu untuk menaikkan pangkat dia. So, pada pendapat aku melihat orang yang suka mengipas bos ni adalah kasihan. Sebenarnya kesian sebab engkau tak berapa bijak, engkau tak ada skill, dan engkau tak ada kelebihan. Instead of kau invest time untuk upgrade skill kau tak nak. Yes. Kau invest time untuk mengipas. Ya, dan percayalah orang-orang macam ni yang kuat mengipas ni dia akan naik pangkat. Dan hasilnya apa yang kau akan dapat nanti 5 tahun, 6 tahun daripada sekarang, company tu lingkup. Kau tanya bos kau tak tahu buat kerja. Betul. Untuk kita survive, kita tak reti macam mana, kita akan melalui pengalaman macam tu. Betul. Tapi tak bermakna kalau kita berterusan jadi begitu, maksudnya kita enabler. Kau menggalakkan lagi orang ni buat macam ni. That's why sebenarnya kau kena ada asset kau. Kalau kau punya skill irreplaceable, orang tahu tak ada orang boleh hasilkan kerja sebaik kau. If you're not there, diorang yang rugi. Sebab diorang kehilangan skill yang penting. Kau dah boleh maju di mana-mana dah. Betul. Kau dah keluar membawa skill tu dan kau boleh berjaya di mana-mana. Mereka masih lagi di situ. Betul. Jadi upgrade lah skill anda. Itu saja daripada kami dalam episod kali ini. Sampai kita jumpa lagi. Bye. Bye.